السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan kita pada malam ni dapat bersama-sama berkumpul lagi dalam satu majlis ilmu anjuran page Akademi Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Semoga semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Sementara kita menjalani kehidupan dalam keadaan ujian dan musibah COVID-19 ni, semoga kita semua berada dalam keadaan afiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita adakan satu forum khas yang bertajuk Jika Kau Mencintaiku. Satu tajuk yang sangat menarik tuan-puan, yang akan dikupas oleh dua orang ahli panel kita seperti mana yang telah kita maklumkan sebelum ini. Ahli panel kita yang pertama Al-Fadhil Ustazna Dr. Fadlan Muhammad Uthman hafizahullah taala. Apa khabar Ustaz Dr. Fadlan? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ya Ustaz. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Dan ahli panel kita yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, seperti mana kita maklumkan Al-Fadhil Ustazna Dr. Kamilin Jamilin hafizahullah taala. Apa khabar Dr. Kamilin? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Ustaz. Wasahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih kedua ahli panel yang kita sayangi, yang kita kasihi sebab sudi bersama-sama kita pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita membicarakan berkaitan dengan tajuk ni, tajuk yang sangat menarik, jika kau mencintaiku. Mungkin ada di antara tuan-puan akan timbul persoalan, cerita tentang apa malam ni? Cerita tentang cinta? Nah, kita cerita tentang cinta tuan-puan rahmati Allah. Iaitu cinta cinta kepada siapa tuan-puan? Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya tuan-puan rahmati Allah, pada malam ni kita cerita berkaitan dengan Al-Quranul Karim sebenarnya. Tertarik dengan tajuk yang dipilih oleh kita punya admin tuan-puan ni, Akademi Sunnah. Saya teringat teringat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim berkaitan dengan ada di antara sahabat Nabi SAW yang membaca ataupun merenungi suratul Ikhlas. Bahkan dia sangat suka untuk membaca suratul Ikhlas dalam salat dia. Kemudian ketika ditanyakan kepada dia mengapa dia melakukan perbuatan sedemikian, maka dikatakan kerana ia merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan aku sangat suka untuk menjadikannya sebagai bacaan. Mendengar jawapan itu, Nabi SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Beritahukanlah kepadanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Tuan-tuan rahmati Allah, pada malam ini kita cerita berkaitan dengan bagaimana untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Al-Quranul Karim. Dan format seperti mana forum-forum kita seperti sebelum ni tuan-tuan, kita akan ajukan dua persoalan kepada setiap ahli panel. Kemudian setelah itu insya-Allah kita akan buka kepada persoalan. Tuan-tuan puan-puan boleh tanya persoalan-persoalan dekat ruang komen dekat bawah. Persoalan yang pertama kita tujukan kepada ahli panel kita yang pertama tuan-puan, Al-Fadhil Ustazuna Dr. Fadlan Muhammad Uthman. Ustaz, berkaitan dengan cinta ni Ustaz, bagaimana untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quranul Karim? Falyatafaddal ma'jura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada penganjur dari Akademi Sunnah dan juga Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Nuba Abu Mus'ab Umair sebagai moderator, juga sahabat saya yang dirindui dan dikasihi dan dicintai, Dr. Kamilin Jamilin. Semoga perbincangan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang diajukan kepada saya, bagaimana meraih cinta Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Di sini saya telah susunkan beberapa susunkan jawapan saya kepada beberapa peringkat.
Yang pertama ialah cinta haruslah berbalas dari dua pihak. Okay, bila kita sebut cinta, apabila cinta itu hanya keluar daripada satu pihak dan tidak dibalas, ini adalah satu bentuk penyiksaan sebenarnya. Satu bentuk seksaan yang akan dialami oleh orang yang mendakwa cinta kepada cinta kepada seseorang ataupun sesuatu pihak apabila cintanya tidak dibalas oleh pihak yang satu lagi. Dan perkara ini kita boleh lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang murtad di kalangan kalian daripada agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum lain yang yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah Subhanahu wa taala cintakan mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya sehinggalah akhir ayat. Ini bahagian yang kita ingin tekankan, bahawa cinta itu haruslah balas dari dua pihak. Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu kiranya perkara pertama yang nak kita sentuhkan. Yang kedua ialah cara meraih cinta Allah dan menjadikan cinta kita kepada Allah dibalas oleh Allah. Bagaimanakah caranya untuk kita dibalas cinta kita itu? Kita mengatakan apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang Islam, setiap orang yang beriman akan mengatakan bahawa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah cintanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian manusia, sekiranya kamu semua, sekiranya kalian cintakan Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Mengikutiku iaitu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya ialah yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, dengan itu Allah akan mencintai kalian. Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampunkan dosa kalian dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Jadi ayat ini jelas dan disebutkan sebagai ayatul ikhtibar ataupun imtihan. Ayat yang merupakan ujian kepada mereka yang mendakwa cinta kepada Allah. Caranya nak membuktikan cinta itu ialah mereka mesti mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti Rasulullah SAW, barulah cinta mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan itu poin yang kedua yang saya nak tekankan. Seterusnya, cinta kita kepada Allah haruslah merupakan cinta yang kuat. Okey. Kita sedia maklum kalau dalam kehidupan biasa, kehidupan dunia ini, antara cara untuk kita menguatkan cinta adalah dengan memberi hadiah. Tahadu tahabu. Okay, berilah hadiah, kalian semua akan saling cinta mencintai antara satu sama lain. Cinta Allah pula bagaimana? Kan kita diarahkan kan ataupun diuraikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Baqarah ayat yang ke-165. Ayat ni panjang tapi saya nak ambil bahagiannya supaya saya tidak melebihi masa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan mereka yang beriman itu ashaddu hubban lillah. Cinta mereka kepada Allah lebih kuat daripada cinta orang selain orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka cinta juga kepada Allah. Mereka cinta juga kepada Tuhan pencipta. Golongan kafir musyrikin di Mekah, mereka cinta kepada satu Tuhan di langit dan banyak Tuhan di dunia ini. Tetapi apa yang berlaku ialah cinta mereka dibahagi-bahagikan. Berbeza dengan orang yang beriman, cinta mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai asyaddu hubban lillah. Mereka itu lebih kuat cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita kena pastikan cinta kita kepada Allah mesti merupakan satu cinta yang cukup kuat.
bagaimanakah cara untuk kita nak kuatkan cinta kita? Bagaimanakah cara untuk kita nak membuktikan cinta kita? Dan bagaimanakah caranya untuk kita menguatkan cinta kita? Pertama ialah dengan seperti yang disebutkan tadi, kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Dalam satu ayat lain iaitu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kalian dalam diri Rasulullah itu terdapatnya teladan yang mulia bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka sentiasa berzikir dan menyebut mengingati Allah secara banyak. Okey. Yarjullah, raja. Raja adalah pengharapan. Raja adalah pengharapan, dan ayat ini dimasukkan oleh para ilmuwan ke dalam ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta mukmin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, mereka bukan sahaja orang yang mendakwa cinta itu, tetapi mereka pergi lebih daripada itu, iaitu mereka akan yarjullah, mereka akan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Raja ataupun pengharapan ini banyak maksudnya. Antaranya ialah mengharapkan balasan, mengharapkan perjumpaan, okay, dan sebagainya. Jadi itu mungkin antara yang boleh kita tekankan di sini, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya ialah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka kita perlu mengikuti jalan yang telah pun diterokai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi cara untuk kita membuktikan cinta kita ialah dengan menjadikan, dengan mencari ataupun dengan bersama dengan pencinta-pencinta yang lain. Dengan bersama dengan pencinta-pencinta yang lain. Sebelum saya bacakan ayat ini, boleh saya sebutkan satu pepatah Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Okay, burung-burung yang berterbangan di luar sana, biasanya mereka akan berkumpulan sesama mereka. Kan jarang sangat kita akan nampak burung bangau dia akan berkawan dengan gagak, gagak berkawan dengan helang. Tidak, biasanya dia akan satu kumpulan. Okey. Jadi begitu jugalah untuk menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersama dengan mereka yang cintakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini boleh kita ambil daripada surah Al-Maidah ayat yang kelima, ayat yang ke-55 dan 56. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang ke-55 dan 56, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya pelindung kamu adalah Allah dan Rasulnya, dan juga orang yang beriman, yang mana mereka itu mendirikan solat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka sering rukuk bersama dalam solat. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman sebagai pelindung mereka, maka sesungguhnya kumpulan Allah adalah kumpulan yang akan sentiasa mengatasi musuh atau mengatasi yang lain. Kita faham daripada ayat ini, kita perlu membuktikan cinta kita dengan keberadaan kita, kebersamaan kita bersama dengan mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya, iaitu golongan yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk dalam al-wala wal bara, termasuk dalam satu bahagian dalam perbincangan akidah, iaitu al-wala, kesetiaan. Kita setia dalam urusan agama kepada Allah, kita setia dalam urusan agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dalam urusan agama kita setia kepada mereka yang kepada umat Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermaksud kita mengabaikan makhluk yang lain, sama ada orang kafir yang tidak beriman ataupun binatang, tetapi kita
dalam bahagian agama kita mendahulukan Allah, Rasulullah dan juga mereka yang beriman. Jadi itulah salah satu cara untuk kita nak membuktikan cinta kita dan menguatkan cinta kita adalah dengan sentiasa bersama dengan mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 5 cara yang ataupun 5 poin yang saya fikirkan untuk menjawab soalan bagaimana meraih cinta Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran. Caranya ialah dengan membaca Al-Quran dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran berkenaan dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi. Barakallahu fiikum. Jazakumullah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustazuna Dr. Fadlan atas penjelasan berkaitan dengan apa yang kita ajukan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, daripada apa yang Dr. Fadlan sampaikan kepada kita tadi, maka kita mudah-mudahan insya-Allah dapat satu bentuk panduan bagaimana untuk kita memperolehi cinta Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran Al-Karim. Dan mudah-mudahan insya-Allah Taala cinta yang kita usahakan untuk pupuk dalam diri kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Dr. Fadlan sebutkan di awal tadi, tuan-tuan perempuan ni, antara bentuk kesakitan ataupun kesengsaraan bila mana cinta itu tak terbalas. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dapat memperolehi cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, seterusnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita ajukan persoalan kita kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamil Jamilin. Ustaz, Dr. Kamilin, bila kita menceritakan juga berkaitan dengan cinta, dan Dr. Fadlan pun sebutkan tadi, di antara bentuk cinta kita dengan Al-Quran Al-Karim adalah bagaimana untuk kita usahakan untuk memahami Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai satu bentuk panduan dalam kehidupan kita. Persoalannya Ustaz, bagaimana kaedah yang kita boleh ambil menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita dapat bertemu pada malam ini, dan ahlan wa sahlan, dan saya ucapkan juga ucapan terima kasih juga kepada tuan moderator kita, sahabat kita bernama Ustaz Nuba, kemudian ahli panelis kita, sahabat saya juga Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Al-Musyarik, Dr. Fadlan bin Uthman. Alhamdulillah, pada malam ini kita sebenarnya tengah membicarakan tentang topik berkenaan dengan Al-Quran. Bila ditanya tentang Al-Quran itu sebagai satu sumber hidayah, ini semua satu perkara yang kita semua sedia maklum. Al-Quran adalah kitab hidayah. Kitab hidayah ni bukan bererti Al-Quran ni contohnya dia adalah sebuah kitab yang bercerita tentang sains semata-mata. Dia bukan sebuah kitab yang hanya bercerita fokus dia tertentu, ulum-ulum duniawi, ilmu-ilmu duniawi, tetapi fokus Al-Quran adalah sebuah kitab yang cuba untuk nak membawa petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kehidupan kita akan semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. Inilah Al-Quran yang telah memandu manusia, yahdi, yang telah memberi petunjuk kepada manusia ke arah yang terbaik, dan juga yang telah memberitakan berita-berita gembira kepada orang yang beriman, iaitu mereka yang beramal saleh, mereka akan mendapat pahala yang besar. Sedangkan mereka yang tidak beriman pula dengan hari akhirat, mereka akan disediakan dengan balasan ataupun azab yang sangat pedih. Dan dalam surah Al-Baqarah, bila mana kita buka sahaja kita nak membaca Al-Baqarah sebagai antara surah yang terawal selepas Al-Fatihah, dan kita akan membaca ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Allah kata itulah Al-Quran, itulah Al-Kitab, iaitu Al-Quran yang tiada keraguan padanya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran memang jelas dia adalah satu petunjuk sebagai satu cahaya hidayah kepada orang yang bertakwa. Tetapi juga pada tempat yang lain Allah ada menyifatkan, misal kata dalam surah Al-Baqarah yang lain Allah ada kata Al-Quran itu juga sebagai hudal linnas,
sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi bagaimana kita nak memahami Al-Quran itu sebagai hidayah kepada manusia umum, yang kita sedia maklum manusia ni merangkumi orang yang beriman, orang yang tidak beriman, pelbagai macam golongan. Tetapi dalam ayat yang kedua Allah mengkhususkan hidayah ini kepada orang yang bertakwa. Jadi di sinilah kita kena faham bahawa hidayah Allah itu ada dua jenis, ataupun hidayah itu ada dua jenis. Satu yang kita panggil sebagai hidayah at-taufiq, ataupun hidayah yang khas milik Allah lah, sebagai satu hidayah cahaya petunjuk ni. Yang kedua adalah kita panggil sebagai hidayatul irsyad, iaitu hidayah daripada sudut memberi bimbingan. Jadi daripada sudut hidayah yang maksud membimbing ini, maka dia merangkumi manusia umumnya. Kalau kata hidayah yang hanya milik Allah, itu yang kita kenali sebagai hidayatul taufiq, yang mana tak ada sesiapa pun yang boleh memberikan hidayah ini melainkan Allah Azza wa Jal. Berbanding kalau kata usaha untuk nak membimbing, yes, itu datang daripada manusia, itu datang daripada para pendakwah, datang daripada para anbiya, para rasul, kerana tugas mereka ini adalah untuk nak membimbing manusia. Jadi dalam bahasa Arab juga mereka ini disebut sebagai hadin. Hadin maksudnya yang membawa ataupun membimbing manusia ke arah jalan hidayah. Sebab tu dalam suratul Ra'd Allah Azza wa Jalla sebut walikulli qaumin had. Walikulli qaumin had. Had kat situ apa maksud dia? Itu adalah maksud setiap kaum itu akan ada seorang rasul ke ataupun nabi ke yang akan membimbing mereka ke arah jalan kebenaran. Itu maksud hidayah daripada sudut itu. Sebab tu dalam Quran juga Allah sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu akan memandu manusia, membawa manusia ke arah jalan hidayah, iaitu siratul mustaqim, satu jalan yang lurus. Tetapi kalau kata hidayah taufiq, maksudnya macam mana sekalipun kita berusaha, tidak semestinya orang itu akan mendapat hidayah. Dan boleh jadi kita dah nasihat dia, kita dah tegur dia, kita dah bimbing dia, kita dah keluarkan hujah kita dah bagi dia dalil macam-macam, tetapi orang itu tetap juga tidak boleh menerima apa yang kita bentangkan kepada mereka. Jadi kita tak boleh nak bersedih, sebab hidayah sedemikian adalah milik Allah yang mutlak. Kita telah melaksanakan tugas kita, cuba memandu dia ke arah jalan hidayah. Tetapi akhirnya natijah kepada hidayah tersebut adalah milik Allah. Kerana itu ketika Nabi SAW bersedih, bayangkan Nabi kita Muhammad SAW bila mana berdakwah kepada pakciknya Abu Talib. Abu Talib ni 10 tahun Nabi berdakwah kepada dia. Dan bahkan Nabi hidup dengan Abu Talib ni lebih lama. Abu Talib lah yang payung Nabi, Abu Talib lah yang support Nabi, Abu Talib lah yang bagi rumah dia untuk aktiviti, Abu Talib lah yang pertahankan Nabi. Sepatutnya insan seperti Abu Talib secara logikanya, inilah manusia yang pertama sekali akan menerima seruan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi walaupun Nabi sudah cuba dan mencuba sampai ke akhir hayat Abu Talib, tetap juga Abu Talib tidak beriman kepada Nabi SAW. 10 tahun Nabi cuba kepada manusia yang paling rapat dengan baginda. Adakah Nabi berputus asa? Tidak. Adakah Nabi SAW memutuskan perhubungan, persaudaraan dengan Abu Talib? Tidak. Tetapi Nabi tahu jasa dan sumbangan Abu Talib dalam bidang dakwah. Walaupun dia tidak beriman, maka Nabi SAW menjaga perhubungan atas dasar kekerabatan itu dengan Abu Talib. Maka ketika Abu Talib wafat dalam keadaan tidak beriman, Nabi sangat sedih, sampailah Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan mampu untuk nak memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau sukai, tetapi hidayah tersebut, yakni hidayah taufiq itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dah nasihat orang, kita dah cuba, jangan sedih, jangan putus asa. Jangan mengamuk. Kita tahu hidayah itu adalah milik Allah. Kita cuma tugas kita adalah kita cuba bawakan hidayah tersebut kepada orang-orang mad'u kita, insya-Allah. Kalau kata daripada sudut khas, so satu hidayah yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kita panggil sebagai hidayatul Islam. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja akan mendapat hidayah jenis ini. Sebab itu Allah dalam suratul An'am kata faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk berikan kepada dia hidayah, maka Allah akan yashrah, akan lapangkan hatinya untuk nak
menerima Islam. Okey. Berkenaan tentang bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran ini sebagai satu sumber hidayah, petunjuk dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, kita tak akan mampu untuk nak menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan ataupun sumber hidayah dalam kehidupan kita, melainkan setelah kita mampu untuk nak memahami isi kandungan Al-Quran. Nak memahami isi kandungan Al-Quran itu ada pelbagai wasilah. Ada seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Fadlan Uthman tadi, iaitu bila mana kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita kena faham hadis Nabi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebahagian daripada wahyu, sebahagian daripada penjelasan tentang isi kandungan Al-Quran. Jadi sudah tentu kalau kita nak memahami Al-Quran, maka kita perlu merujuk kepada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, antara wasilah untuk nak kita memahami Al-Quran, setidak-tidaknya kita mampu menguasai sedikit asas ataupun asas bahasa Arab yang baik, dengan kadar yang boleh membuatkan kita memahami apa yang kita baca. Jadi di situlah nanti insya-Allah barulah kita akan rasa menjiwai apa yang kita baca. Kita akan menikmati. Sangat berbeza orang yang membacakan sesuatu, orang yang mengalunkan sesuatu yang dia tidak faham, berbanding dengan orang yang mengalunkan sesuatu yang dia faham. Kan ada beza, betul tak? Jadi sebab itu kita kena ada juga niat dan usaha untuk kita sedikit sebanyak mempelajari bahasa Arab. Wallahil azim, kalau kata kita boleh menguasai bahasa Arab dengan baik, dan insya-Allah kita akan boleh merasai keindahan Al-Quran tu. Sampaikan mukjizat Al-Quran memang mukjizat. Maksud mukjizat ni pun sesuatu yang kita tak boleh nak kuasai, sesuatu yang kita tak boleh nak buat seperti Al-Quran, sebab Al-Quran ni mukjiz. Dia akan melemahkan manusia kan. Dia akan membuatkan kita ni terpukau, terpesona sampai kita tak mampu untuk nak terkata apa. Dan sampai sekarang Al-Quran itu masih lagi dikaji, akan dikeluarkan intipati, sampai dikeluarkan hikmah-hikmah di sebalik. Sampai kan Al-Quran ni subhanallah, uslub dia sahaja, uslub sebutan bahasa Arab itu sendiri dalam Al-Quran ni sungguh aneh. Dan sangat bukan aneh apa, maksudnya is very ajaib. Ajaib ni sebab begitu telitinya Al-Quran ni. Sebab tu antara Al-Quran ni sebagai satu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan secara apa? Secara berpecah-pecah kan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Allah telah pecah-pecahkan Al-Quran diturunkan pada masa-masa yang tertentu. Dalam masa 23 tahun Al-Quran ini diturunkan. Bayangkan Nabi SAW, Rasul yang tak tahu membaca, yang tak tahu nak menulis. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik. Allah kata, manusia ni Nabi tak boleh nak menulis membaca. Tetapi dalam keadaan baginda tidak menguasai kedua-dua itu, bayangkan dalam 23 tahun Allah turunkan wahyu ini secara berperingkat. 23 tahun. Tidak ada berlaku satu percanggahan sekalipun dalam Al-Quran. Kalau kita compare sekalipun tak ada. Kan? Qul law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, mesti kita akan jumpa banyak percanggahan, banyak perselisihan, tapi kita tidak akan menemui itu dalam Al-Quran. Sedangkan kalau orang itu menipu, maka pasti akan wujud percanggahan yang banyak dalam kenyataannya. So ini membuktikan bahawa Quran ini sebagai satu sumber yang benar yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Saya bawa satu contoh, mungkin satu dua contoh berkaitan sebahagian daripada apa yang disebutkan tentang hikmah penggunaan Al-Quran. Misal kata kan, kalau kita teliti dalam Al-Quran ini dia menggunakan kalimah al-walidain untuk nak berbicara tentang ibu bapa kan. Dan dalam Al-Quran juga Allah sebut al-abawain. Al-abawain ni Allah sebut dengan maksud ibu bapa, tetapi atas kita kata uslub at-taghlib, iaitu digunakan ayat al-ab kat situ untuk nak menggambarkan tentang kedua ibu bapa. Tapi of course kita kadang-kadang akan tertanya-tanya, sama orang tak terfikir, sama orang dia akan terfikir. Kenapa sebahagian tempat Allah gunakan al-walidain, sebahagian Allah gunakan al-abawain. Jadi mungkin ada beberapa hikmah yang kita boleh dapat intipati, dan bila kita faham benda tu kita akan rasa macam masya Allah. Dan contohnya kalimah al-walidain. Al-walidain ni dia taglib dia ke arah ke arah ibu. Maksudnya sebab walid ni of course walaupun ayah pun kita panggil sebagai walid juga, tetapi yang lebih khusus walid ni adalah ibu. Sebab yang melahirkan kita adalah ibu kita. Jadi bila Allah sebut tentang al-walidain, ibu bapa, sebenarnya dia punya kalimah itu walidain ni lebih feminin. Sebab apa? Yang melahirkan kita adalah ibu. Okey, jadi
kenapa kadang-kadang ada separuh tempat Allah gunakan perkataan al-walidain, ada separuh tempat Allah gunakan perkataan al-abawain. Al-abawain ni dia lebih kepada kita panggil apa, maskulin lah, kelakian sikit, sebab al-ab kan seorang ayah. Jadi kalau kita tengok contohnya beberapa ayat yang memperkatakan tentang itu, bila Allah cerita tentang birrul walidain, birrul walidain berbakti kepada orang tua, Allah kata wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sebut lagi dalam surah-surah yang lain pun Allah ada kata ada banyak ayat yang berkaitan dengan birrul walidain dalam Al-Quran yang Allah pesan kepada kita, wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kan? Suratul Ahqaf ada, surah Luqman pun ada. Jadi kita tengok kat sini Allah menggunakan perkataan walidain, ibu yang lebih feminin. Kerana apa? Antara hikmah ni adalah kerana memang dalam Islam daripada sudut berbakti, ibu tu lebih sikit. Ibu tu lebih sikit. Sebab tu bila kata sahabat tanya kepada Nabi SAW, man ahaqqa an abur, daripada kepada siapa yang lebih berhak untuk aku berbakti, Nabi SAW kata al-um sampai 3 kali. Al-um, summa man, thumma ummak. Nabi sebut 3 kali ibu. Kemudian baru ayah. Sebab itu dari segi syarat pun begitu. Jadi bila kita tengok, bila Allah gunakan perkataan birrul walidain, Allah menggunakan perkataan yang lebih feminin untuk nak menggambarkan bahawa ibu tak ada lebih sikit daripada ayah dalam certain situasi. Dan begitu juga kalau kata kita tengok Allah gunakan perkataan al-ab, kan, yang mana lebih maskulin. Padahal dia menggambarkan kedua ibu apa? Kerana apa? Sebab dalam kes tersebut biasanya kita boleh melihat seorang ayah itu dapat lebih sikit daripada ibu dia. Contohnya dalam kita kata isu hak pusaka atau pewarisan. So contohnya Allah ada sebut perkataan wali abawaihi li kulli wahidin minhumas sudus. Sebab dalam pusaka ni biasanya bahagian lelaki ini dia dapat lebih sikit. Jadi bila perkataan al-abawai digunakan perkataan lelaki itu lebih. Itu some hikmah, some yang apa disebutkan sebahagian orang yang nak mengeluarkan kita kata mukjizat Al-Quran daripada sudut lughawi, daripada sudut bahasanya. Kita tak perincikan bab. Tapi kalau kata kita tengok contoh lagi dalam Quran dalam surah Yusuf, Allah kata bila kata warafa'a abawaihi 'alal 'arsy, bila mana Yusuf itu angkat kedua ibu bapanya di atas singgasana. Tapi kenapa Allah guna perkataan ab berbanding dengan walidai? Jadi ada hikmah sebahagian ulama sebut. Ada yang kata abawai kat situ bermaksud sebab lelaki ni sebenarnya yang lebih berhak untuk kepimpinan. Di segi asal dalam agama kita begitulah. Walaupun ada sebahagian ulama sebut lagi mungkin digunakan perkataan taghlib, iaitu ayah itu lebih maskulin di situ kerana itu ayah betul, mungkin ibu dia itu adalah ibu tiri. Some ulama tafsir sebut begitu. Misal kata dalam Quran dia gunakan perkataan tahun ni dengan kalimah al-am dan juga kalimah sanah. Dan kalimah dua-dua ni maksud dia tahun. Tetapi ada sikit sebahagian disebut dia punya hikmah di sebaliknya. Misalnya bila Allah sebut walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Kan? Kenapa Allah sebut kami telah utuskan Nuh itu kepada kaumnya, mana sampailah usia Nabi Nuh alaihi salam, Allah kata 1000 tahun, alf sanah illa 50 ama, kecuali 50 tahun. Tapi ada beza. 1000 Allah guna perkataan sanah dan 50 itu Allah gunakan perkataan am. Jadi antara hikmah dia, sebahagian daripada ulama bahasa ini menyebutkan bahawa perkataan am ini lebih membawa maksud yang baik. Yang baik. Sanah ni dia membawa maksud yang kita kata kurang nice sikit. Sebab tu kalau kata maksudnya Nabi Nuh alaihi salam dalam 950 tahun dia hidup dalam yang agak susah sikit lah, sebab dia berjuang, dia berdakwah dan sebagainya, ditentang. Tetapi 50 tahun yang baki selepas daripada taufan itu datang melanda, kan. Sebab Allah kata illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Jadi selepas daripada peristiwa taufan tu barulah tahun-tahun yang dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salam itu lebih menenangkan jiwa. Begitu juga kalau kata kita tengok dalam surah Yusuf ketika dia menceritakan tentang mimpi tasra'una sab'a sinina da'aba, begitu jugalah maksud dia. Sinin dan am itu ada maksud yang sedikit berbeza di situ. Itu sebagian faedah yang disebut. Bila kita tengok, masya-Allah, Al-Quran menggunakan even lafaz-lafaz kalimah-kalimah itu dengan begitu detail. Maka tak hairanlah kita kata Al-Quran itu sebagai
sebagai mukjizat. So, bila kita boleh faham Al-Quran, insya-Allah daripada situlah bolehlah untuk kita beramal, insya-Allah. Dan itulah tujuan kita daripada Al-Quran. Al-Quran ni bukan semata-mata untuk dihafal tanpa difahami ataupun diamali, tapi Al-Quran itu untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah, once kita boleh amalkan Al-Quran, itulah syifa bagi kita. Itu adalah penawar dalam kehidupan kita. Dan itu jugalah sebaik-baik zikir yang akan menenangkan hati-hati orang yang beriman. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Terima kasih Fadil Ustazuna Dr. Kamilin Jamilin di atas penjelasan ataupun jawapan kepada persoalan-persoalan yang kita tanyakan. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, setelah apa yang Dr. Kamilin sebutkan tadi kan, maka kita pun dapat banyak faedah berkaitan dengan macam mana untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tak dapat tidak tuan-tuan, kita kena usaha untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan Dr. Kamilin sebutkan juga tadi, kita kena belajar, ada keinginan untuk mempelajari bahasa Arab tuan-tuan. Sebab apa tak dapat tidak bahasa Arab ni? Bahasa Al-Quran Al-Karim, bahasa hadis Nabi SAW. Maka kita kena usaha untuk mempelajari Al-Quran. Dan Dr. Kamilin pun berikan contoh-contoh beberapa ayat ataupun perkataan-perkataan di sana Al-Quran Karim menggunakan perkataan tersebut sebab apa, Masya Allah. Itu baru di antara beberapa contoh tuan-tuan yang banyak lagi di sebalik khazanah Al-Quran yang sangat luas. Jazakallah khair Dr. Kamilin. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, kita tanyakan persoalan yang kedua kepada Al-Fadhil Ustazuna Dr. Fadlan Hafizahullah Ta'ala. Doktor, apakah setelah kita mendengar berkaitan dengan macam mana untuk kita menjadikan ataupun kaedah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, kita nak tanya doktor, apakah pula penghalang-penghalang daripada mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran sehingga seorang hamba itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan doktor. Okey. Berkenaan dengan penghalang ni, memang bila kita sebutkan tentang apa sahaja perbincangan dalam agama, kita perlu tahu bahawa ulama kita sering menyatakan dua perkara, iaitu pertama ialah istifaq asyurut, syarat-syarat kena ada. Ini ada, saya rasa dalam bidang usul fiqh itu ataupun qawaid fiqhiyah. Untuk sesuatu perkara itu berlaku mesti ada syarat-syarat kena ada. Okey. Macam kita sedang bincang sekarang ni ialah cara-cara. Itu dikiranya macam apakah cara, apakah syarat untuk dapat cinta pada Allah. Itu dah dibincangkan sebentar tadi. Dan seterusnya ialah intifa' al-mawani'. Tidak ada penghalang dan tidak ada yang melarang kita ataupun mengekang kita daripada dapat sesuatu yang kita sedang cari. Okay, dan dalam konteks perbicaraan kita pada malam ini berkenaan dengan cinta Allah, kita kena tahu apakah penghalang, sebagaimana kita kena tahu apakah perkara, apakah cara dan apakah perkara-perkara yang akan menjadikan kita cinta kepada Allah, Allah terima cinta kita, bagaimana untuk kita nak dapat melaksanakan mencintai Al-Quran dan sebagainya. Kita juga kena tahu apakah penghalang-penghalang yang akan menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya letakkan di sini 4 penghalang. Okey, 4 penghalang. Yang pertama ialah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah penghalang yang utama. Kan, seringkali khususnya zaman sekarang ni, zaman politik sekarang ni, kita dapati orang sering menuding jari ke tempat lain kan, dia yang salah kan, tapi dia sendiri itu tidak bersalah kiranya kan. Itulah dunia politik pening kalau kita baca. Tapi kalau kita baca Al-Quran, jangan risau, insya-Allah kita akan menjumpai ketenangan. Apatah lagi kalau kita faham bahasa Arab seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Kamilin. Penghalang utama sebenarnya adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, innan nafsa la ammaratun bisu. Ayat tu panjang tapi saya ambil bahagiannya. Sesungguhnya jiwa manusia itu adalah ammarah. Ammarah ni bukan saja amir ataupun amirah, bukan saja memerintahkan tetapi sering memerintahkan. Sangat-sangat banyak memerintahkan bisu untuk manusia itu melakukan keburukan dan kejahatan. Okey. Jadi bila perkara ini dinyatakan kepada kita, artinya kita kena berhati-hati dengan nafsu kita. Dengan nafsu, terjemahan di sini adalah jiwa kita lah. Jiwa kita yang sentiasa bersifat ingin ataupun bersifat
menyuruh kepada keburukan, kita kena berhati-hati, kita kena bermujahadah dan berjihad untuk menentang jiwa kita sendiri, ataupun bahasa lain mungkin nafsu kita terlebih dahulu. Sebelum kita nak lawan syaitan, kita lawan diri kita dulu. Dan apa yang dilakukan oleh jiwa kita berkenaan dengan Al-Quran ini disebutkan dalam surah Taha ayat yang ke-124 hingga 126. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dan siapa yang berpaling daripada peringatanku. Zikir ini peringatan. Bahkan zikir ini diterjemahkan selepas itu kepada ayatuna, ayat-ayatku, ayat-ayat Al-Quran. Apabila datangnya peringatan-peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Alkitab, kan? Sesiapa yang berpaling daripada perkara itu, daripada peringatanku, dia akan mendapat, dia akan dihukumlah kiranya, dia akan dihukum atau dia akan dapat satu kehidupan yang sempit. Itu kehidupan di dunia ni kan, walaupun kita dah nampak macam-macam orang yang kaya-kaya di seluruh Islam contohnya kan, sebelum dia masuk Islam pun dia dah sebutkan dia ada semua benda, tetapi dia merasakan jiwanya kosong. Lepas dia masuk Islam taklah nampak kaya sangat, tapi dia rasa dia ada ketenangan. Contoh itu di dunia. Dunia kita, orang yang menjauhkan dirinya daripada peringatan Allah, daripada Al-Quran, dia akan rasa kesempitan dalam dirinya, dalam kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lebih dahsyat lagi pada hari kiamat, Allah SWT sebut Allah akan bangkitkannya dalam keadaan buta. Orang itu akan berkata, kenapakah engkau wahai Tuhanku membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku seorang yang celik, yang boleh nampak. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, begitulah kan telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya. Maka dengan itu hari ini kamu dilupakan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan amalan. Sesiapa yang meninggalkan Al-Quran, dia akan ditinggalkan. Okay? Ditinggalkan di mana? Di dunia ni dah ditinggalkan dari sudut jiwanya yang kosong, jiwanya yang sempit, dan dia di akhirat nanti apabila dia dibangkitkan dalam keadaan tidak boleh melihat, sedangkan di dunia dia melihat dengan penglihatan yang cerah, tetapi di akhirat dia tidak akan dapat lihat. Kenapa? Kerana dia telah memalingkan penglihatannya daripada peringatan Allah, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah penghalang yang utama, diri kita sendiri. Apakah solusinya? Solusinya ialah iqra. Kan ayat pertama yang turun pun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Itu solusinya. Macam mana kita kena baca? Kan kita memang bila buka Al-Quran mengantuk tak mengantuk, cuba lama-lama kita akan dapat insya-Allah. Dan yang seterusnya ialah belajar. Baca saja macam Fadil Dr. Kamilin sebut tadi, bukan sahaja tujuan kita untuk menghafal Al-Quran, tetapi juga untuk memahami dan mengamalkan. Maknanya kena belajar. Dan ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79. Panjang ayat ni, saya baca semua sekali, kemudian saya terjemah sebahagian. Maka li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Apalah saya terjemah semua sekali dengan laju sikit. Tidak wajar bagi seorang manusia yang diberikan Alkitab, okay, dan juga hukum dan kenabian kepadanya, tidak wajar baginya untuk berkata kepada orang ramai, jadilah kalian hamba kepada aku, tetapi beliau pasti ataupun baginda pasti akan mengatakan kunu ibadan walakin kunu rabbanin. Namun dia akan berkata kunu rabbaniyin, kalian semua kena jadi orang yang dekat dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya orang yang menyembah sesama manusia walaupun manusia itu adalah seorang rasul. Tidak. Kemudian ditambah lagi bima kuntum ta'allimun al-kitab. Macam mana nak jadi rabbani, macam mana nak jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama ialah tu'allimun al-kitab, mengajar al-kitab, dan juga wa bima kuntum tadrusun, dan belajar Alkitab. Okey.
So wahyu yang datang ini perlu diajarkan. Tapi macam mana nak ajar kalau tak belajar? Okay? Jadi kena kita belajar dulu dan selepas itu kita ajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Okay, dan mengajarnya kepada orang lain. Okay, itu adalah penghalang pertama dan solusinya. Penghalang kedua adalah syaitan. Okay, bukan syaitan tak ada kesan. Memang syaitan memang sentiasa menimbulkan was-was dan mengganggu kita. Dan syaitan ada syaitan yang jin, ada syaitan manusia. Okay. Penghalang kedua dan ketiga sebenarnya sama aja, iaitu syaitan jin ataupun syaitan manusia. Yang ketiga sama syaitan jin dan syaitan manusia. Cuma fungsi mereka berbeza. Penghalang kedua ini, syaitan jin dan syaitan manusia ini, dia akan mengganggu, menghalang manusia dengan hawa nafsu. Okay. Nak tengok Quran ke nak tengok telefon. Okay. Biasanya kita akan ambil telefon zaman ni kan. Okay. Alhamdulillah lah kalau buka telefon ada Quran dalam tu kan. Okay. Kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka hendaklah kalian menjadikannya musuh. Jangan berkawan dengannya. Sesungguhnya dia akan memanggil golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Okay. So kita faham, sekarang ni syaitan memang akan mengganggu kita. Apakah solusinya? Solusinya yang pertama untuk gangguan dan halangan yang berbentuk hawa nafsu, solusinya ialah kita bersabar. Dan ini terdapat dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi hidayat dengan perintah kami ataupun dengan urusan kami, dengan agama kami, apabila mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Okay? Para ulama mengatakan sabar ini lebih kepada nafsu. Sabar ini lebih kepada nafsu. Okay? Manakala yakin lebih kepada penghalang yang ketiga, iaitu keraguan. Okay? Hawa nafsu ni kita kena sabar. Kan, kita nak mengumpat, apa kena buat, kena sabar, tahan, kena sampai menggigil kita dibuatnya kan, tak apa, menggigil lah sekejap lah. Kalau tak boleh lari daripada tempat tu, pergi tempat lain, tutup kan. Okay, tutup, maksud saya tutup WhatsApp tu lah kan. Okay. Dan tutup Facebook. Senang kalau nak tulis tu senang sangat. Kalau depan-depan kita mungkin fikir 2 kali, tapi kalau nak dia jauh-jauh tu senang je kita nak mengumpat dia, nak mencela dia. Yang ketiga, penghalang ketiga adalah syaitan juga yang menimbulkan keraguan. Tadi hawa nafsu, ini adalah keraguan. Keraguan itu maksudnya ialah yang berkaitan dengan ideologi. Yang berkaitan dengan ideologi, maksudnya syaitan akan mengganggu kita, kan? Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, syaitan akan bertanya kepada kita, siapa cipta ini, siapa cipta ini. Akhirnya, man khalaqallah, siapakah yang cipta Allah, sampai ke tahap itu. Okay? Dengan itu Nabi mengatakan siapa sampai tahap tu dia kena sebut la ilaha illallah, dan dia kena berhenti daripada memikirkan persoalan yang dilemparkan oleh syaitan padanya yang merupakan keraguan dan ideologi yang menyeleweng. Okay? Dan saya sebenarnya letak jam kat sini, saya tak nak lebih masa. Okay, ada 3 minit lagi insya-Allah. Okay. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-51 hingga 57. Saya tak baca yang bahasa Arabnya, saya terjemah terus. Okay. Dalam syurga nanti ada perbualan. Ini menarik juga sebenarnya. Perbualan, seorang penghuni syurga akan berkata kepada rakannya, dahulu saya ada seorang qarin, ada seorang kawan. Okay, dan kawan itu mengatakan, engkau ini beriman, percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ataupun kepada lelaki ini yang bernama Muhammad. Adakah bila kami mati nanti adakah bila kita mati kita akan dah jadi tanah kan? Tulang belulang, kita akan dibangkitkan kembali dan akan diberikan pahala dan diberi ganjaran ataupun sebaliknya. Okay. Jadi lelaki tu dia cakap, penghuni syurga dia kata, jom kita tengok. Hal antum muttali'un, jom kita tengok. Ada tak macam mana keadaan dia? Faqala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia tengok ke dalam neraka dan dia nampak rakannya itu berada di tengah-tengah neraka jahim. Okay. Qala tallahi in kitta laturdin. Ini kita nak yang saya nak ambil sebenarnya inilah. Dia akan berkata, demi Allah sesungguhnya engkau nyaris-nyaris menghancurkan aku. Kan? Menghancurkan aku maksudnya kalau aku percaya engkau dulu, aku akan bersama dengan engkau. Okey. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalaulah tidak kerana nikmat Allah, pasti aku akan
ikut engkau dan masuk dalam neraka. Okay? Jadi kat sini kita kena ingat syaitan yang manusia ni kadang-kadang dia tidak menakutkan, tetapi bahayanya lebih dahsyat daripada syaitan yang jin. Syaitan jin menakutkan, kita akan lari, tapi syaitan manusia dia duduk, dia buat teh kat kita, dia sembang-sembang. Masa sembang tu dia akan keluarkan racun, masa tu kita akan terpinga-pinga kan, ikut ke tak ikut kan. Masa tu lah dia panggil di persimpangan. Kalau kita ikut, inilah akan jadi kita akan termasuk dalam orang yang masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kita tak ikut, insya-Allah kita akan selamat. Okey. Dan apakah solusinya syaitan dan penghalang yang ketiga ini, syaitan ataupun manusia yang manusia yang apa ni dipanggil apa, bertopengkan syaitan ke apa, yang menimbulkan keraguan dan ideologi menyeleweng ini. Solusinya kita kena yakin. Macam mana nak yakin? Macam yang Dr. Kamilin sebut tadi, kita kena faham, kita kena beramal, di situ akan timbullah keyakinan dalam hati kita. Kalau kita dah yakin dengan Al-Quran, orang kata apa sahaja pun kita tak akan tergugat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, yang terakhir agaknya, keempat betul, iaitu kita kena jadikan penghalang yang keempat ialah kita sering cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini jelas dalam surah saya ambil dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Okey, qul in kana aba'ukum, katakanlah sekiranya bapa kalian, anak, adik-beradik, pasangan, keluarga, harta dan perniagaan yang kamu takutkan kerugiannya, dan juga rumah-rumah yang cantik itu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kamu cinta berbanding Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sehingga datangnya perintah kebinasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Menunjukkan ini sering berlaku. Kita sayang pada siapa? Kita sayang pada memang dunia yang boleh disayangi, iaitu bapa kita, anak kita, keluarga kita, adik-beradik kita, pasangan kita, keluarga, harta dan juga perniagaan. Kita sayang kadang-kadang lebih daripada Allah. Ingatlah, ini adalah penghalang yang keempat. Solusinya ialah kita kena bergegas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena sentiasa membetulkan pemikiran kita kan. Solusinya sebenarnya boleh kita ambil daripada hadis Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya ambil masa sikit soal ini dah, 1 minit kan. Dalam 15 minit ni kita bincang tadi 15 minit, tapi saya nak ambil masa sikit. Okey. Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cinta kecuali daripada diri aku sendiri. Diri aku nombor satu, lepas tu baru aku cinta engkau, wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, la ya Umar. Tidak, wahai Umar, hatta aku nak habba ilaika min nafsik, sehinggalah aku lebih engkau cinta melebihi dirimu sendiri. Umar di situ dia tergamam sekejap, lepas tu dia kata, al-an, sekarang wahai Rasulullah, aku dah ubah. Ini sebenarnya Umar kata al-an, mafhumnya sekarang ni engkau lebih aku cinta hatta daripada diri aku sendiri. Okey, saya cuba olahkan dengan mengatakan bahawa Umar telah mengubahkan pendiriannya. Asalnya dia ada pendirian, tapi bila dijelaskan kepadanya kebenaran, Umar akan ubah. Okay, Umar telah pun mengubah. Okay, dan di sinilah kita cinta pada bapa kita, anak kita, saudara kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita, harta kita, rumah kita yang cantik dah renovate ni kan. Okay, tiba-tiba ada sesuatu yang sepatutnya menyebabkan kita kena abaikan benda tu. Kan? Di sini kita kena betulkan kita punya hati kita supaya menjadikan apa yang Allah perintahkan lebih kita cintai daripada segala yang telah disebutkan tadi di kalangan urusan-urusan dunia. Okey, jadi itulah kita boleh ambil daripada suratul Anfal ayat yang ke-24, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hendaklah kalian bergegas menjawab Allah dan Rasulnya sekiranya Rasulnya mengajak kamu kepada sesuatu yang akan memberikan kehidupan yang sebenar kepada kalian. Okay, saya rasa cukup sekadar itu. 1 minit saya dah ambil. Saya tak tahu nak bayar macam mana dengan Dr. Kamilin. InsyaAllah lepas MCO saya belajar nanti insyaAllah. Jazakumullah khair Ustazana Dr. Fadlan di atas penjelasan jawapan daripada persoalan yang kita tanyakan kepada beliau. Alhamdulillah, tuan-tuan pemohon rahmati Allah Taala, Dr. Fadlan sebutkan ada empat penghalang yang kita katakan daripada mendapatkan petunjuk di Al-Quran seperti yang Dr. Fadlan sebutkan tadi. Yang pertama, diri kita sendiri.
Yang kedua dan yang ketiga syaitan daripada jenis jin dan juga manusia, dan yang keempat cinta melebihi kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan setakat itu tuan-puan, ni Dr. Fadal pun jelaskan solusi daripada penghalang-penghalang tersebut. Semua bermanfaat semua insya-Allah untuk kita. Baik, soalan yang kedua kita tanyakan kepada Dr. Kamil dan seterusnya. Doktor, mohon untuk doktor berikan beberapa contoh daripada salafun salih yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran sekaligus meraih cintanya melalui Al-Quran Al-Karim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kita sebutkan tadi sebagai satu kitab yang mu'jiz. Yang mana bila mana orang mendengarkannya, orang akan terpesona. Bila mana orang mengkajinya, orang akan terpana. Dan semakin kita bergelumang dengan Al-Quran, semakin kita akan mencintai Al-Quran. Jadi Al-Quran ni sebuah kitab yang akan membawakan hidayah, yang akan mengubah diri kita daripada yang lebih negatif ke arah yang lebih positif. Al-Quran sebab tu disifatkan sebagai satu nur, an-nurul mubin, sebagai satu cahaya yang sangat jelas. Sebab dia sememangnya adalah satu kitab yang boleh memberikan kesan ke dalam diri kita. Dan bila Allah kata qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, telah datang daripada Allah itu satu cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang sangat jelas, iaitu kitab yang yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Satu kitab yang akan memandu manusia ke arah jalan yang diridainya, yang akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan ke arah cahaya, yang akan memandu manusia ini semua ke arah jalan yang lurus, jalan yang mustaqim. Kerana itu Al-Quran bila mana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sebuah masyarakat yang mana sangat hebat dalam bersastra. Ini sebagai salah satu daripada bukti kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan walaupun ramai masyarakat Arab ketika itu yang tidak tahu membaca ataupun menulis, tetapi kesusastraan di sisi orang Arab ini sangat dahsyat. Bahasa mereka, dia punya kualiti bahasa dia punya fushanya, daripada segi sebutannya, daripada segi alunannya, mereka ini sangat terkenal. Sebab tu bila mereka menulis ataupun menghasilkan sebuah syair itu, banyak daripada syair itu yang mereka boleh hasilkan secara spontan. Dan otak mereka sudah begitu refleks dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan bahasa Arab sekarang ni pun, orang-orang Arab ni dah banyak dah rosakkan kan dengan bahasa pasar. Bila kita dengar tu tak indah. Dulu saya ada mendengar, bila saya dengar lah kuliah-kuliah di Arab Saudi dulu, Syekh Ali Al-Qarni, bukan A'id Al-Qarni ni penulis kitab La Tahzan. Syekh Ali Al-Qarni. Dan kalau kata tuan-tuan perempuan semua boleh dengar kuliah di dalam bahasa Arab tu, even kita yang sikit-sikit lah merangkak nak belajar bahasa Arab, bila dengar tu rasa, ya Masya Allah, Subhanallah. Kita rasa tingginya bahasa yang diguna. Kita nak faham pun kadang-kadang payah. Dia saja bagi bahasa Arab yang bombastik. Satu bahasa yang dia nak bagi kita rasa macam menjiwai keunikan, keindahan bahasa Arab. Kita dengar tu kita rasa Masya Allah, indahnya bahasa. Walaupun kita tak faham, kita akan boleh rasa indah. Kalau tak percaya, tuan-tuan boleh try dengar kuliah dia. Kerana itu, orang Arab di Makkah dulu, mereka ini sangat mengagungkan syair-syair Arab, alunan-alunan daripada syair Arab. Mereka ada gantungkan di sekitar Kaabah itu apa yang dipanggil sebagai al-mu'allaqatis sab', ataupun syair-syair yang 7 dan kemudian ditambah menjadi 10. Yang mana syair-syair ini adalah antara syair yang terbaik sekali dihasilkan sebelum daripada zaman kedatangan Islam. Sebelum masa zaman-zaman jahiliah ataupun sebelum-sebelum itu lagi, maka ada wujud di kalangan bangsa Quraisy, orang Arab ketika itu, yang mana mereka ini sangat terkenal dengan kehebatan mereka bersastra, kehebatan mereka menendangkan syair. Antaranya misalnya Imrul Qais, Ka'ab bin Zuhair, Amr bin Kalthum, Antarah bin Shaddad, Labid bin Rabi'ah. Mereka ni antara yang empunya syair-syair yang 7 yang digantungkan di sekitar Kaabah. Jadi bayangkan, di zaman itu diturunkan Al-Quran. Kalau kata Al-Quran ni daripada segi kesan bagi orang yang mendengar itu tiada, maka macam mana dia nak challenge dengan kasidah-kasidah daripada syair-syair ni yang terkenal. Bila mana mereka ini dengar je, mereka akan rasa wow, it's so amazing. Dan contohnya Imrul Qais. Imrul Qais ni salah seorang daripada penyair yang terkenal ketika itu, yang pada sekitar kurun ke-6 miladi Masihi, sebelum itu.
Jadi Imrul Qais ni antara syair-syair misalnya digantungkan tu adalah disebutkan misalnya bisiqtil liwa bainad dukhuli fahaumali qifa nabki min dhikra habibin wa manzili lima nasajtaha min janubin wa syam'ali fatudiha fal miqratu lam ya'fu rasmuha, sampai akhirlah lebih kurang ada lebih daripada 77 bait dia punya apa yang digantungkan. Tapi bila mana orang-orang Arab ketika itu dia mendengar Al-Quran, subhanallah, itu jauh lebih amazing, mengagumkan daripada mendengar syair-syair tadi yang digantungkan dekat Kaabah tu. Dan disebutkan salah satu daripada orang Arab ni bila didengar ayat daripada suratul Hajr, fasda' bima tu'mar, itu sahaja kan, dia dengar ayat yang begitu pendek tu dia dah boleh sujud. Dan bila dia cakap kenapa dia sujud, dia kata sajadtu li fasahatihi, aku bersujud kerana fasihnya bahasa Al-Quran ni. Bila dengar dia rasa macam so takjub. Dan sampai ada satu kisah lain bila didengar ayat Quran dalam surah Yusuf, bila dia kata falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Dan adik-beradik Nabi Yusuf ni bila dia dah berputus asa ni, dia pun duduk bermesyuarat sama mereka. Itu je ayat dia, mereka pun dah rasa kagum dengan pemilihan susunan ayat, perkataan kalimah-kalimah, sampai mereka mengatakan asyhadu anna makhluqan la yaqdiru ala mithli hadzal kalam. Kami bersaksi bahawa tak ada makhluk pun yang boleh mencipta seperti kalam ini. Yang dahsyatnya bahasa Al-Quran ni begitu memberikan kesan. Siapa antara musuh Nabi SAW yang paling ketat ketika itu? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ni sampai dia pernah mengatakan wallahi ma fiikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni. Demi Allah tak ada seorang pun daripada kamu ni yang lebih tahu, yang lebih hebat daripada sudut syair itu lebih daripada aku. Tak ada orang yang tahu dari segi rizz, daripada segi qasidahnya, tak ada orang yang lebih daripada aku. Tetapi bila didengar ayat daripada Al-Quran, subhanallah, dia pun sangat terkejut. Dia puji Al-Quran. Wa inna laqawlahu lahalawah. Dan sampai dia kata Al-Quran ni sangat manis bila didengar. Wa inna alaihi latalawah wa innahu limuthmir a'lah mughdiqun asfaluh. Dipuji Al-Quran ni memang super dahsyat bila dia mendengar Al-Quran. Pembesar-pembesar Quraisy yang mana diutuskan kepada Nabi SAW, Utbah bin Rabi'ah, antara kepala-kepala yang memusuhi Nabi SAW, dia datang untuk nak pujuk Nabi supaya tidak meneruskan seruan dakwah. Nabi dengar apa yang dia nak cakap, sampai dia dah habis cakap, Nabi kata, kamu dah habis ke wahai Abul Walid? Dia pun kata na'am, ya. Dan kemudian Nabi kata, okey, sekarang ni dengar daripada aku. So Nabi pun baca beberapa ayat daripada surah Fussilat. So Utbah bin Rabi'ah bila dengar tu dia rasa so amazing, sampaikan dia pun balik kepada kaum dia. Bila dibalik kepada kaum dia pun masih perasan muka dia dah tak macam mana dia pergi dulu. Masih nak pergi dulu, dia semangat, dia yakin dia akan boleh yakinkan Nabi SAW. Tapi pulang tu dia tengok muka dia macam kelam je, macam orang dia dah terkena sihir kan, bagi depa macam tu. Sebab tu bila dia cakap, dia bagi tahu kepada kaum dia, dia kata wallahi, dia kata qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithluhu qat. Dan aku, demi Allah, dia kata aku tidak pernah mendengar satu kata-kata yang seperti itu. Dia kata ma huwa bisyi'r, itu bukan syair, bukan juga sihir. Kan, sampai dia pun kata wahai ma'syar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, kau taati aku, ikut aku, janganlah pergi dengar apa yang dia nak cakap. Sebab dia kata siapa yang dengar Al-Quran itu akan terkesan hati dia. Jadi orang Quraisy pun bersungguh-sungguh tak bagi orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ketika itu untuk nak dengar Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir ni dikata jangan kamu dengar Al-Quran, abaikan dia, ignorekan dia, dan supaya kamu tak kalah, semoga kamu dapat memenangi mereka. Kita tengok contohnya kisah sahabat Nabi SAW, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im anak kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurashi, dia adalah seorang kita kata VIP Quraisy dulu yang sangat baik dengan Abu Talib, dan dia membela juga Nabi SAW. Sebab tu Nabi kenang jasa dia. Jubair bin Mut'im ni dia dalam satu ketika tu dia marah, dia nak pergi ke Madinah. Dia nak pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW. Masa tu Nabi tengah salat maghrib. So bila Nabi SAW tengah salat maghrib, masa tu Nabi bacakan surah At-Tur.
Bila didengar kan, surah At-Tur ni, dia rasa terpana. Dan sampai bila ayat Nabi SAW baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kan adakah manusia ini diciptakan daripada tiada apa-apa ataupun mereka ini pencipta? Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun, adakah manusia ini juga yang menciptakan langit dan bumi ini tetapi mereka ini tidak yakin? Bila dia baca ayat ni, dia kata kada qalbi ayatir, kan aku rasa macam jantung hatiku ni macam-macam nak terbang je kan. Sebab dia dah rasa macam bergetar jiwa dia. Seolah-olah dia rasa bahawa Allah itu sedang bercakap-cakap dengan dia, seolah-olah sedang menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam diri dia. Subhanallah. Seperti juga diceritakan tentang salah satu daripada kisah Umar bin Al-Khattab sebelum masa Islam ni. Dia katakan Umar pernah menunggu peluang untuk menyerang Nabi SAW di sebalik kelambu Kaabah. Tetapi ketika itu dalam hati Umar, dia dengar Nabi SAW mengaji Al-Quran, dia rasa macam ini macam kata-kata penyair ni. Ini macam kata-kata tukang sihir. Kebetulan Nabi tengah baca surah Al-Haqqah. Bila sampai kepada ayat 41, tiba-tiba Nabi baca wama huwa biqauli sya'irin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Bukanlah Al-Quran itu daripada kalam penyair tetapi sedikit mereka yang beriman, dan bukanlah juga daripada kata-kata tok pawang tetapi sedikit mereka yang mengambil peringatan. Sebaliknya dia adalah diturunkan daripada Rabbul Alamin. Umar macam terjetak, dia kata macam tiba-tiba je ayat ni menjawab apa yang terdetik, apa yang tertanya dalam hatiku ini. Itu salah satu detik yang orang kata mengetuk pintu hati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dulu. Kemudian kalau kita tengok contoh daripada para salafus salih, seorang ulama yang hidup pada sekitar akhir kurun kedua Hijrah, Al-Fudail bin Iyad, kan dia sahabat kepada Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama ilmuwan yang zuhud. Tapi kalau kita tengok balik sejarah dia dulu, disebutkan Fudail bin Iyad ni dia bukan alim macam ni, tapi dia adalah seorang yang dikenali sebagai perompak, yang suka merompak kafilah-kafilah yang pergi ke haji ke Baitullah, dan juga jenis yang anak muda yang rewang lah, dia suka kacau perempuan. Dikatakan begitu ceritanya. Sampai satu hari tu dia sangat teringinkan seorang gadis yang disuka. Jadi satu malam tu dia pun ceroboh bilik gadis tu sebab dia nak melakukan suatu hal yang tak senonoh nak. Tiba-tiba dia terdengar gadis tersebut pun membacakan sepotong ayat masa tu, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Bila dibaca tu seolah-olah macam dia ketuk apa yang dibaca wanita tu, macam dia ketuk hati dia. Macam seolah-olah Allah cakap, hati dia orang ni bila nak sedar ni? Kan belum sampai masa lagi ke? So Fudail diterpana dengan peringatan daripada ayat tu yang seolah-olah ditujukan kepada diri dia. Dia pun terus balik dan bertaubat daripada segala kesalahan dia, dan kemudian daripada situ dia insaf dan dia berubah, dia menuntut ilmu, dia menjadi salah seorang ilmuwan zuhud yang terbilang. So banyak sebenarnya kalau kita nak tengok kisah-kisah para ulama yang mana terkesan dengan Al-Quran, dan sebenarnya sampai ke zaman sekarang pun kalau kita tengok ramai, masa saya contohnya bila saya ada peluang untuk pergi ke Jepun masa nak berdakwah di Jepun dulu, di bumi Jepun ni pelik-pelik sebab dia orang Islam ni, dan saya suka bertanya kepada mu'alaf kan, apa sebab dia orang ni memeluk Islam. Masya-Allah, kebanyakan sebab Al-Quran. Dan dia orang dekat Jepun ni kadang nak dakwah ni dia bagi Quran secara percuma, terjemahan. So bila dia orang baca tu, banyak daripada dia orang cerita bila dibuka Al-Quran tu dia rasa macam tiba-tiba apa yang dibuka tu macam seolah-olah dia sedang berkata-kata dengan diri dia. Macam bila dibaca lagi, dia rasa macam impressed, dia rasa amazing. Dan ada satu Syekh Al-Arifi, dan dia pun pernah pergi dakwah ke Jepun. Dia cerita macam mana dibacakan dekat seorang profesor Jepun tu. Dia kata dia suruh pilih yang mana yang menyentuh hati dia. Dia baca satu kali, pertama tu disebut syair. Dia baca syair tetapi dengan nada Al-Quran. Dan kali kedua dia baca Al-Quran. Dua-dua ni sepatutnya kalau orang tu tak faham bahasa Arab, dia mungkin tak dapat nak bezakan sebab dibuat intonasi lagu yang sama.
Tapi orang Jepun tu dia kata bila dia boleh teka yang mana Al-Quran tu, dia kata yang ini menyentuh hati dia. Lepas tu dia testing buat lagi sekali. Betul juga. Profesor Jepun tu dia kata bila Al-Quran tu dia rasa, tapi dia tak tahu tu Al-Quran. Dia cuma pilih yang mana menyentuh perasaan dia, dan kedua-dua pilihan tu memang dia mengatakan Al-Quran. Ramai sebenarnya kalau kita tengok di barat, di seluruh dunia, semua mereka yang tersentuh, mereka yang diketuk pintu hati mereka menerima hidayah kerana Al-Quran. Tetapi kita inilah yang selalu menyibukkan diri kita daripada membaca Al-Quran. Dan kita lah yang selalu abaikan Al-Quran. Kalaulah kita faham Al-Quran itu sebagai satu syifa, penawar dalam kehidupan kita, nescaya kita tidak akan meninggalkan Al-Quran walaupun sekejap. Dan saya kenal mereka-mereka yang istiqamah dengan Al-Quran, Masya Allah, sampailah mereka sudah berusia sekalipun, setiap hari mereka akan duduk berteleku membaca Al-Quran, cuba nak memahami sikit sebanyak Al-Quran. Ada yang orang-orang yang Masya Allah saya tengok sampai ke dia dah tua, dia berusaha untuk nak belajar bahasa Arab. Dan walaupun kita tahu dia susah nak belajar bahasa Arab di usia-usia macam ni, tapi dia cuba. Bila saya tanya kenapa, apa yang membuatkan dia rasa bersemangat, sebab dia kata at least dia nak mengaji Quran tu dalam keadaan dia faham, dia nak rasa menjiwai apa yang dibaca Quran tu. Kita rasa kerdil bila tengok orang macam ni, subhanallah. Tapi kita minta semoga insya-Allah Allah golongkan kita dalam kalangan orang-orang ahli Al-Quran, insya-Allah. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustazuna Dr. Kamilin atas penjelasan Alhamdulillah taala sebentar tadi. Di tumpuan rahmati Allah, alhamdulillah soalan-soalan yang kita telah tujukan kepada kedua ahli panelis kita telah diuraikan dengan begitu baik sekali. Semoga semuanya beroleh ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, sebenarnya kita ada tetamu khas pada malam ni. Jeng siapa tu tuan-puan? Allahu akbar. Kalau tuan-puan mengikuti di antara page Dr. Kamilin lah khasnya, sekitar hujung tahun 2017 kot ataupun di awal 2018, Dr. Kamilin ada kira membawa satu bentuk aura yang lain lah untuk kaedah menghafal Quran ni, tuan-puan. Saya ada tengok search balik tadi, kita jemput dengan segala hormatnya Safiah, adik Safiah kita Al-Fauzani, yang merupakan di antara pelajar Dr. Kamilin yang dikenali sebagai the computer Dr. Kamilin. Allah, saya nak cakap sikit, Allah saya rindu betul kat Safia ni. Lama dah tak jumpa Safia sejak musim PKP ni. Apa khabar Safia? Safia kena on suara Safia. Sihat alhamdulillah. Ya Allah, lama sekali tak jumpa. Moga-moga sihat. Safia sekarang ni tengah sibuk nak ambil SPM. Kita tak ada. Masya Allah. Dekat Akademi Sunnah ni kita jemput khas Safia ni untuk kita ada beberapa sesi lah. Ni taklah panjang tu. Cuma untuk mula-mula ni kita nak minta secara live ni Dr. Kamilin mungkin boleh tanya dekat Safia beberapa Al-Quran. Ya Allah. Secara langsung insya-Allah. Kemudian kita ada beberapa persoalan yang kita nak tanyakan. Silakan. Ya salam. Saya sejujurnya memang rasa terkejut juga dengan kehadiran Safia. Kebetulan tadi pun baru mesej dengan Safia bertanya khabar. Memang actually lama dah rindu anak-anak didik ni yang lama tak jumpa sebab PKP ni, Masya Allah. Ni takut Safia dia kata jumpa je Ustaz Kamilin kena tanya. Nanti saya kena marah kan. Sedih pula kan. Safia okey ke nak ditanya? Memang kita dah jemput dah Dr. Kamilin. Ya, saya selalu pesan pada Safia kan, sekarang ni dia tengah nak ambil SPM. Inilah masa yang dia akan rasa apa yang telah saya nasihatkan dulu, masa cabaran untuk nak mengulang Al-Quran tu dirasakan of course sangat sukar ketika ini kan, sebab nak menumpukan pengajian kepada SPM dan sebagainya. Tapi sangat-sangat mengharap sebab Safia ni antara yang Masya Allah, saya boleh kata kalau kata saya ni boleh dikatakan pendidik kepada dia, saya sangat berbangga lah ada seorang anak murid seperti Safia. InsyaAllah saya doakan semoga Safia boleh jadi seorang muhaddithah yang hebat nanti satu hari nanti. Tengok gambar Universiti Jamiah Norah kat belakang tu kan. InsyaAllah moga-moga nanti boleh masuk dekat Princess Norah tu insyaAllah di Riyadh. Sambung tempat saya belajar dulu dekat Riyadh tu kan. Masya Allah, Masya Allah. Safia amih makan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Okey lah, Safia nak tanya berapa soalan ni? Beberapa lah. Mungkin 1-2 soalan. Ataupun mungkin kita boleh bagi Dr. Fadlan tanya satu soalan juga. Jangan mahu kita live ni kan. Kita bagi satu soalan Dr. Kamilin, satu soalan Dr. Fadlan. Okey. Silakan. Dr. Kamilin dulu lah. Okey.
Okey, Safia. Satu soalan Ustaz nak tanya. Tengok, soalan mula-mula ni je kita tanya yang senang je sebab first time jumpa kan. Dah lama tak jumpa. Nanti terasa hati pula. Okey. Safia, just sebutkan nama nombor ayatnya. Nombor ayat dan juga nama surah. Nombor ayat dan juga nama surah bagi ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Aydiyakum. Ayat berkaitan wudu, ayat berkaitan wudu, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apa tu? Surah Al-Maidah Betul. ayat 6. Masya-Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Okey, masya-Allah. I'm so happy. Safia masih boleh jawab. Barakallahu. Silakan Dr. Fadlan, mungkin satu soalan. Soalan mana-mana lah daripada tu, Al-Quran. Dah berapa juzuk dah? Kita pun tak tanya Safia dah berapa juzuk. Kalau juzuk depan baru 10, belakang 10 juga. So 20. InsyaAllah. Belakang pun Apa Dr. 10 juga. Fadlan, kita spontan ni. Itulah, Hana pun lama tak pulang gaji ni. Ayat tadi lah ayat laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu masuk dalam belakang kan yang 10 insya-Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun ni. Ya. Kalau juzuk belakang saya tak ingat ayat atau surah, cuma ingat Ahzab lah. Surah tu Ahzab. Masya-Allah. MasyaAllah, barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Safia, Barakallahu fiik. qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ayat dua ayat sebelum dia. Pada la'lamu inna malaikat Yap, ayat sebelum. Alamak. Yap. Ya, kalau nak lama oleh kalau dia kulun. Ya, dua ayat sebelum kan, Ustaz? Ya. Ayat sebelum ni wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Ayat sebelum ni What? Ya, Ustaz. Ayat sebelum dia ni ya, qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna ayat nombor berapa? Ayat 31. Surah Al-An'am. muka surat Ke surat tengok sekejap. kejam kan? 131. Betul, masya-Allah, tabarakallah. Ustaz nak bagi tahu I'm very proud of you, Safia. MasyaAllah, mubarak Safia, mubarak Safia. Jazakumullah khair tuan-tuan puan-puan ya. Alhamdulillah, kita doakan semua Allah SWT mudahkan. Cuma di sini kita ada sediakan juga soalan sebenarnya. Boleh jawab secara ringkas. Soalan ditujukan pada Safia. Soalan boleh Safia. Mungkin Safia boleh kongsi secara ringkas lah Safia ya. Ada dua persoalan kat sini. Pertama sekali, saya antara impian saya nak tengok satu hari nanti saya dengar kuliah-kuliah ceramah-ceramah daripada Ustazah Safia, dan itu impian saya insya-Allah. InsyaAllah. Mungkin Safia boleh ceritalah sedikit sebanyak suka duka dalam menghafaz Al-Quran, dan macam mana Safia boleh menghafaz Quran dengan cara yang berlainan seperti mana yang dikira macam diajarkan ataupun diperkenalkan oleh Encik Dr. Kamilin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada pengerusi iaitu Ustaz Sulaiman
Lepas tu kepada ahli panel iaitu Sensei dengan Dr. Fadlan dan juga kepada akademik Sunnah sebab dah bagi saya peluang untuk bersama dalam majlis ilmu yang penuh barakah pada malam ini. So utama sekali pasal suka duka saya menghafal Al-Quran. Okay. Pada mulanya tu saya memang tak ada niat pun, macam tak ada pun keinginan nak menghafal Quran. Tak ada macam terlintas ke hati pun lah nak hafal Quran. Lepas tu yang pertama sebab ada abang saya masuk tahfiz. Lepas tu pada waktu tu mak ayah saya macam galakkan lah masuk juga bersama abang, macam mak ayah saya beritahu kebaikan hafal Quran ni semua. Pada waktu tu saya macam dalam dua, macam saya tak nak tinggalkan akademik saya, macam bagi saya dulu akademik tu macam penting. So macam waktu tu dalam dua lagi lah. So lepas dipujuk semua, saya pun macam ambil keputusan untuk masuk tahfiz. Lepas tu saya masuk tahfiz tu dekat saya berjaya lah mula-mula tu. Okay. Lepas tu suka duka tu pada mulanya macam berat lah, macam asyik teringatkan rumah, macam sebab tak biasa kan daripada kecil dah biasa dengan mak ayah, tiba-tiba duduk tahfiz, macam ya Allah asyik nak balik rumah je. Memang kadang buat banyak cara lah, macam cakap kat mak ayah sakit perut biar boleh balik rumah, macam banyak benda buat. So betul kadang-kadang rasa macam fed up sebab yelah kan kita hafal, kita lupa, macam sebab tu saya fikir macam berapa kali saya nak hafal, lepas tu lupa, macam terfikir juga. Lepas tu saya cakap kat mak ayah saya macam nak berhenti kan tahfiz ni. So mak ayah saya macam pujuk dia, macam tak nak paksa. Lepas tu atau nenek saya, Tok Mi semua tu arwah tu saya semua cakap jangan tu lah, fed up kan. Lepas tu lepas tu sebab lama saya pun bertahan untuk teruskan hafal Quran. So pada tahun 2018 tu saya berjumpa dengan sensei saya, Dr. Kamilin. Waktu tu lah dia macam bagi tahu teknik-teknik kan. Teknik. Lepas tu bila saya try tu, mula kita orang akan tulis sampai 50 kali tulis. Baca 100 kali. Waktu mula dengar macam, ya Allah banyaknya kena tulis kan. So lama-lama tu bila dah nampak improvement tu, waktu tu macam terdetik perasaan gembira, macam waktu dulu hafal kan tak pernah rasa terdetik, macam rasa happy sangat dapat ingat ayat Quran. Waktu tu dulu kan stres, asyik hafal lupa. So bila ada teknik ni macam berbangga dengan dah hafal ayat Quran dah banyak kan. So saya cakap terima kasih juga pada owner kepada tahfiz yang Syam dengan kita orang panggil dia Syam dengan Tida, yang sebab dia orang bagi peluang kat saya hingga sekarang ni kan. Okay. So pasal suka duka juga ada, macam kalau nama gelaran saya kan dikelar di komputer. Waktu tu adalah perasaan macam rasa tertekan, macam bolehkah aku ni jadi di komputer, macam orang kan harapkan saya ni macam boleh ingat nombor ayat, bila dia tebuk ingat page. Waktu tu saya rasa tertekan, so macam bolehkah saya lakukan dengan atas nasihat ustaz, mak ayah saya, semua tu saya akan berusaha dengan terbaik. Okay. Lepas tu pasal macam teknik hafalan tu biasanya atas usaha sendiri. Kalau kita ada teknik macam mana pun, kalau kita tak ada keinginan diri, kita tak boleh buat. Macam itu yang Ustaz Kamil selalu pesan, macam kalau Ustaz ni bagi galakkan teknik semua, tapi atas usaha sendiri. Kalau kita usaha lebih, kita akan dapat lebih. Kalau kita ni main-main, kita akan menyesal hari kemudian. Macam sekarang kalau kita duduk tahfiz senang lah kan, orang jaga hafalan. Ni lepas dah sambung belajar macam kadang-kadang tak seimbang, kadang-kadang nak tasmid tak sempat, nak kena buat kerja semua. So kita kena pandai seimbangkan. Masya Allah. Share dengan sangat baik. Rasa macam nak bagi masa slot khas lah. Zazakillah khair.
Kemudian Ustaz, kita sebelum tu Tuan Puan rahmati Allah, kita mohon Dr. Fadlan mohon izin untuk keluar awal sebab Dr. Fadlan ada mesyuarat pukul 10.30 tadi. Jazakallahu khairan. Kemudian sementara ni kita boleh Ustaz Dr. Fadlan, kita ada satu soalan untuk doktor sebenarnya sebagai soalan penutup pada malam ni. Saya bila anak murid saya bercakap, saya rasa macam saya nak jadi pendengar je. Saya dah rasa macam insya-Allah satu hari nanti inilah perasaannya kan. Bila dengar depa yang akan ke depan, depa yang akan insya-Allah jadi insan-insan yang bermanfaat dalam masyarakat. Yang ingat dulu Safia masa dalam keadaan yang langsung tak berani, masih lagi malu-malu, sangat tak ada keyakinan. So bila dengar hari ini Safia dah bercakap, masya-Allah di depan live pada hari ini, masya-Allah satu orang kata istilahnya like a dream come true. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tanya Safia pun okey je. Cuma yang ni bukan sesuai untuk kami ni lah sebab sebagai seorang sensei khas ni. Okey. Mungkin Dr. Kamilin sharekan ringkas insya-Allah berkaitan dengan macam mana kita nak menjadi seorang penghafaz Quran yang baik dan istiqamah insya-Allah. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan Al-Quran, menghafal Quran ni sebenarnya adalah satu bentuk wasilah. Dia bukan gayah kita, bukan satu kemuncak yang kita nak capai, tetapi dia adalah satu wasilah, satu perantaraan untuk kita mencapai kemuncak daripada segala apa yang kita nak daripada kehidupan dunia, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. So bila kita hafal Quran, kita jadikan ini sebagai wasilah, peluang untuk nak kita selalu bersama dengan kalamullah. Orang yang hafal Quran dia akan selalu ulang dan ulang dan ulang. Dan dia akan cuba cari cara yang terbaik untuk dia mengingati Al-Quran dengan baik. Salah satu daripada cara dia selain daripada mengulang, dia akan cuba untuk nak memahami Al-Quran, dia cuba untuk nak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran supaya dia dapat manfaatkan apa yang dia hafal. Jadi itulah tujuan sebenarnya daripada untuk apa yang kita nak daripada kita menghafal Al-Quran. Sebab hafalan Al-Quran ni macam kita simpan duit dalam bank. Kalau duit dalam bank itu kita tidak gunakan, maka dia hanyalah sebagai satu nombor semata-mata. Begitu juga hafalan Al-Quran. Jika kita tidak jadikan dia sebagai amalan, sebagai pedoman dalam kehidupan diri kita, hafalan Al-Quran tu dia hanya akan berada dalam kepala kita tanpa kita boleh manfaatkan dia. Jadi untuk nak apa pun yang kita lakukan, kita biarlah ada sedikit sebanyak dalam diri kita ni. Sebab orang yang dia dah selalu bergelumang dengan Al-Quran, dia ada sikit sebanyak Al-Quran tu dalam dada dia. InsyaAllah kita doakan semoga ada iman tu dalam diri dia. At least kalau kata satu hari nanti dia berhadapan dengan ujian-ujian yang berat, yang sukar untuk nak diterima, ketika itu Al-Quran tu lah yang akan dia terbayang. Sebab masa remaja dia, masa muda dia banyak habiskan dengan Al-Quran, saya pasti itu pasti akan memberikan kesan dalam kehidupan diri dia. Kalau betul-betul dia ikhlas dan kalau betul-betul dia berusaha. Dan kita tengok sedangkan orang kufar, orang musyrikin Quraisy pun yang tadi kita ceritakan, macam mana mereka ni bila dengar Al-Quran pun boleh terkesan. Dan kita ni sebagai orang yang insya-Allah ada sedikit keimanan tu dalam diri kita, insya-Allah Al-Quran tu akan memberikan kesan yang positif dalam kehidupan kita. Impian saya sebenarnya nak mereka, anak-anak didik saya ni yang menghafal Al-Quran ni, satu hari nanti mereka tahu bila nak menggunakan. Dan bila mereka nak gunakan apa yang telah mereka hafal. Nak gunakan tu daripada sudut mereka boleh beramal, mereka boleh mengajarkan, mereka boleh dapat, yang pertama sekali mendapat faedah untuk diri mereka sendiri dulu. Dan ini macam salah satu daripada proses saya umpamakan macam kita nak kumpul barang-barang masak. So barang-barang masak ni bila kita dah kumpul rencah rempah ratus semua, insya-Allah tinggal kita nak belajar masak aja. Jadi ini adalah proses. So bila insya-Allah orang macam Safia, adik-adik ni yang lain, semua yang mana mereka dah melalui proses ini, maka gunakan kelebihan yang ada itu, contohnya untuk menghafal hadis Nabi SAW, untuk nak mentelaah ilmu-ilmu Islam yang lain. Itu semua akan sangat membantu. Terutama nanti bila mula nanti satu hari nanti insya-Allah dah masuk universiti, Ustaz doakan masa tu akan belajar ilmu tafsir, akan belajar ilmu hadis, macam-macam ilmu. Masa tu tak akan boleh lari daripada Al-Quran, sebab kita sebagai orang sunnah, satu mizah ataupun kelebihan value yang ada pada kita akan berpaksikan kepada sumber dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita akan rasa satu nikmat yang sangat besar bila kita menjawab persoalan, bila kita cakap apa-apa semua ada qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul.
especially Quran, sangat-sangat indah bila kita tahu kat sini Allah cerita pasal ni, kat situ Allah cerita pasal ni, kat sini Allah cerita pasal ni. So kita akan jadi macam susah macam mana kita nak cakap dia punya nikmatnya itu. Sebab tu bukannya kadang-kadang orang kata, ustaz, buat apa kita nak hafal Quran lagi, pada zaman ni Quran semua dah dibukukan kan, dah dimushafkan, dah ada dalam komputer, dah ada dalam handphone kita. Bukan itu, bukan kita nak Al-Quran tu menjadi rekod semata-mata, tapi kita nak Al-Quran yang dah ada dalam terrekod dalam diri kita itu, kita nak belajar macam mana nak gunakan dia. At least kalau orang tanya nanti, Safia, mana apa pula kena ambil wuduk? Safia boleh kata tak, sebab dalam surah Maidah tadi dalam ayat 6 Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Okey, dah tahu dah. Alright. Kat situ rupanya. So kita dah tahu ayat Al-Maidah banyak menceritakan tentang hukum hakam. Antara hukum hakam dalam surah Al-Maidah selain daripada bab-bab makanan, halal haram ni semua, ada cerita pasal ayat wudu, ayat cerita pasal tayammum, ada cerita pasal ini. Masa tu kita akan rasa seronok. Kita mula akan mengenali karakter daripada setiap surah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa bila kita baca surah Yusuf, kita akan rasa sangat happy? Sebab dalam surah Yusuf ni menceritakan tentang kisah bagaimana sebuah kekeluargaan, kisah ujian, kisah perpisahan, kisah pertemuan. Macam mana kita nak cakap, macam mana orang-orang Quraisy ketika dulu rasa terpana dengan keindahan Al-Quran, apatah lagi kita kalau kata kita hari-hari kita telaah, kita mengulang kaji, insya-Allah kita faham. Itu akan jadi satu yang bila kita nak baca Quran, biar nak kita rasa hati kita tersentuh. Dan tadi bila kata Safia baca ayat tadi, qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah, sangat rugilah, alangkah rugilah kira kata orang yang bertemu dengan Allah, yang dia kufurkan Allah, yang mereka mengingkari Allah. So kita baca tu, kita akan rasa macam siapa orang-orang yang rugi ya? Kita tengok ayat, kita baca tengok ayat selepas dia, sebelum dia, kita akan lebih mampu cepat ataupun lebih menjiwai tadabbur kita sekiranya apa yang kita nak tu ada insya-Allah dalam jantung hati kita insya-Allah. Mana boleh cakap banyak, ada Safia kat sini. Ada Safia yang cakap. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Sangat bermanfaat. Terima kasih Aminin. Terima kasih Safia kerana sudi menjadi tetamu istimewa kita pada malam ni. Barakallahu fiikum. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah satu pertemuan, satu kita katakan liqa yang sangat bermanfaat tuan-puan ni. Kita cerita berkaitan dengan tajuk yang sangat bermanfaat. Sekiranya kau mencintaiku. Dan sebenarnya tuan-puan dirahmati Allah, kita cerita berkaitan dengan Al-Quran Karim. Persoalan-persoalan, jawapan-jawapan. Kemudian kita jumpa tetamu istimewa kita di komputer untuk berkongsi berkaitan dengan suka duka menghafal Quran. Kemudian dikongsikan pula kaedah macam mana untuk kita menjadi penghafaz Quran yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, pertemuan kita malam ni pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati, insya-Allah. Semoga yang sedang berusaha untuk menghafal Quran, memahami Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan, insya-Allah. Dan semoga adik-adik kita yang tengah berusaha, khasnya Safiah dan adik-adik tim, semuanya lah insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan. Dan mudah-mudahan insya-Allah seperti mana dream ataupun impian yang Dr. Kamina sebutkan tadi, mudah-mudahan insya-Allah mereka-mereka ni akan bangun insya-Allah menjadi pelapis-pelapis kepada para doa satu masa nanti insya-Allah. Jazakumullah khair tuan-puan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat malam insya-Allah. Dan sebenarnya kita sangat suka untuk mendengar apa yang dikongsikan oleh Safia tadi. Cuma insya-Allah akan datang kita jemput slot khas lah insya-Allah kita bagi dekat penganjur kita. Saya pun rasa seronok je, macam rasa tak puas dengan apa yang disampaikan tadi, poin-poin yang bermanfaat. Kita tengok sensei pun rasa khusyuk je dengar. Allahu akbar. Jazakumullah khair. Terima kasih tuan-puan ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Terima kasih tuan-puan atas sokongan tuan-puan kepada kami semua. Mohon untuk share video ni bermanfaat insya-Allah, sampaikan kepada semuanya insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita semua. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada ahli panel kita, Dr. Fadlan, Dr. Kamilin, dan juga tetamu istimewa kita adik Safia. Dan tak lupa juga tuan-puan penghargaan buat Akademi Sunnah. Semoga Allah berkati perjuangan kalian. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.